Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam YouTube channel Cikgu Hazim Official. Jadi kita nak teruskan perbincangan kita berkenaan dengan trial paper ADMAT paper Selangor kertas 1 set 1. So kita teruskan soalan nombor 7 di sini. Solution by scale drawing is not accepted. Jadi kalau adik-adik buat pakai kertas graf semua ni patut ikutkan dia punya scale dan sebagainya, tidak diterima lah, of course. Okay. Jadi diagram to show a trapezium. Apa maksud trapezium? Trapezium bila di mana ada keadaan yang selari. Yang ada keadaan yang selari. The equation of the straight line AB adalah 2y. Kita tulislah kat mana-mana pun yang buatkan kita nampak di mana AB. Equation dia adalah 2y tolak x sama dengan 1. And AD is the height of the trapezium ABCD. Okay. Jadi kita soalan tengok yang pertama di mana apakah nilai P. Nilai P di sini berapa? So untuk nak cari nilai P, kita kena faham macam yang cikgu dah kata bahawa yang ini mestilah selari. Bila selari maksudnya apa? Selari merujuk kepada gradient sama ataupun kecerunan yang sama. Dan kita tahu untuk equation AB. Untuk equation AB kita dah dapat 2y tolak x sama 1. Kita tukarkan menjadi ymx plus c. Pindahkan negatif x ke kanan, dia akan jadi 2y sama dengan x tambah 1. Dan pindahkan 2 ke kanan juga, y sama dengan ni cikgu tulislah satu-satu. Kita pindahkan ni ke kanan dan pindahkan 2 ke kanan. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi x tambah 1 per 2. Dan kita asingkan y sama dengan 1 per 2 x campur 1 per 2. Benda yang sama je. Jadi daripada sini kita dah nampak bahawa kecerunan untuk AB adalah M dia adalah 1 per 2. Dan kecerunan AB akan sama dengan kecerunan CD. Ataupun dia CD kat situ. Jadi macam mana nak cari nilai P kat situ? So sepatutnya benda ni mudah saja bahawa kita terus buat formula kecerunan di mana M sama dengan Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Dan kecerunan ni adalah 1 per 2. Jadi 1 per 2 sama dengan 0 tolak negatif 1 over P tolak dengan 4. Jadi apa akan jadi? 1 per 2 sama dengan ni akan jadi 0 tambah 1 lah, 1 over P tolak 4 kat sini. Jadi berapa dan sebagainya. So kita pindah-pindah lah, atau kalau kita tak pindah pun kita terus tukar je. Di mana yang ni tak bawah, ni tak atas, yang ni tak bawah, ni tak atas. So semua akan jadi over 1. So dia akan jadi 2 sama dengan P tolak 4. Dan P di mana negatif 4 tu kita pindahkan ke kiri. Dia akan jadi 2 campur 4 dan 2 campur 4 adalah 6. Okey, itu adalah jawapan dia. Jadi jom kita teruskan untuk soalan yang seterusnya di mana coordinate of point A. Macam mana cari coordinate of point A kat sini? Jadi untuk coordinate of point A kena tahu dulu plan dulu, pemahaman dia. Okey, kita dah tahu gradient di sini dan kita tahu dia punya equation kat sini. Kita tahu juga bahawa trapezium ni mestilah 90 degree kat sini. 90 degree kat sini mestilah hukum dia. Itu adalah one of the hukum trapezium. Dan kita nampak bahawa A ni adalah titik persilangan untuk line AB dengan line AD. Adalah titik persilangan untuk line AB dan AD. Jadi untuk saudara-saudara saya selalu ajar untuk titik persilangan, cikgu ajarkan poise. Apa maksud poise? Poise merujuk kepada point of intersection. Point of intersection kat sini sama dengan apa? Kena buat simultaneous equation. Kena buat simultaneous equation kat sini. Jadi simultaneous equation dan sebagainya kena ada dua equation. Equation AB dah ada dah? Ada. Equation AD dah ada belum? Belum. Boleh cari tak? Boleh cari. Kecerunan kita boleh kira dan koordinat pun kita dah ada. Jadi sekarang kat sini adalah tujuan kita adalah nak dapatkan equation dahulu. Di mana kita nak dapatkan equation of AD kat sini, macam mana cara dia? So M1 M2 lah, bila perpendicular saja. Ni kita tak bawah dulu. Di mana bila nampak saja kecerunan di situ 90 degree, kena faham bahawa formula dia mestilah M1 M2 equal to negative 1. Okay, alright, M1 M2 equal to mestilah negative 1. Jadi M1 tu apa? Bermaksud kat sini adalah kita ambil MAB. MAB darabkan dengan MAD sama dengan negatif 1. MAB kita dah tahu dah berapa, di mana MAB adalah 1 per 2. So 1 per 2 darab dengan MAD sama dengan negatif 1. So MAD yang nampak macam mat pula dah. Ni 2 pindah ke kanan, pindah sana, jadi darab.
So dia akan jadi negatif 2. So kita dah tahu bahawa equation dalam sila y sama dengan negatif 2x plus c. Apa yang nak dibuat seterusnya? Masukkan koordinat, salah satu koordinat along the line AD. Ada tak koordinat A? Tak ada. Ada tak koordinat D? Ada. Jadi D along the line AD. Jadi kita masukkan koordinat di mana koordinat di sini adalah 4 dan negatif 1. Di mana x sama dengan 4, y sama dengan negatif 1. So negatif 1 sama dengan negatif 2 darab dengan 4 campur c kat sini. Negatif 1 sama dengan negatif 8 campur c. Dan pindahkan ke kiri. Jadi kita pindahkan ke kiri dan sebagainya. Dia akan jadi tambah di mana negatif 1 tambah 8 sama dengan c. C sama dengan 7. Dan sekarang barulah kita dapat bahawa equation dia adalah equation untuk equation untuk AD. Kita tengok satu-satu ni. Ini 7. Equation untuk AD adalah y sama dengan negatif 2x tambah 7. Ini adalah AD. Okey. Jadi sekarang kat sini nak dapatkan AB. Macam mana nak dapatkan AB pula? AB memang kita dah tahu dah. AB memang kita dah tahu y sama dengan apa? Y sama dengan 1/2x 1/2x campur 1/2. Jadi macam mana nak selesaikan di sini? Yang ni dalam masa yang sama, ini cikgu nak tunjuk jalan kerja yang mudah lah. Boleh tak pakai? Boleh, tak ada masalah. Okey, iaitu menggunakan kaedah kalkulator. Menggunakan kaedah kalkulator di sini kita kena susun pindahkan x ke kiri, pindahkan x ke kiri. Apa akan jadi kat sini? Dia akan jadi 2x campur y sama dengan 7. Dan di sini negatif 1/2x tambah y sama dengan 1/2. Dah ada di sini, kita tekan dalam kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator ni cikgu? Kantoi lah pula. Okey, alright. Okay, alright. So mula tekan menu, kita cari equation dan simultaneous equation kat sini. Unknown ni berapa? Kita ada x dan y sahaja. So kita buat macam ni dan kita isi sahaja nilai x, nilai di depan x, nilai di depan y dan di sebelah kanan dia. So 2, 1 dan 7. Dan tu lagi adalah negatif 1/2, 1 dan 1/2. Tadi negatif kita terus akan dapat bahawa nilai x kat sini adalah 13/5 dan nilai y kat sini adalah berapa? Nilai y kat sini adalah 9/5. Jadi itu sahaja jawapan kita untuk soalan number B. Alright. By the way, ini belum jawab lagi. Actually kita jawab dapat nilai x dan y je. Di mana koordinat dia lah. Soalan minta koordinat, right? Yang ni bukan jawapan akhir dia, minta maaf. Jawapan akhir dia bahawa koordinat A mestilah 13/5 dan 9/5. Itu jawapan dia. Itu barulah betul jawapan dia. Jom kita teruskan untuk soalan yang seterusnya. Untuk soalan nombor 8 ni agak susah lah. Ini agak susah dan cikgu rasa cikgu akan terasa slow kat sini dulu. Okey. Dia dikatakan di sini adalah diagram 3 adalah OPQ iaitu triangle dengan OP merujuk kepada O pergi ke P 5x. O terus ke P adalah 5x kat sini. Dan dikatakan kat sini O pergi ke Q. O daripada O pergi ke Q adalah Y. Vektor Y dan sebagainya. So R dan S adalah 2 point yang terletak di tengah-tengah dia dan di mana OR dia bagi syarat. Yang ni syarat dia. Syarat ni ada dia kena pandai tengok apa pemahaman syarat dia kat sini. Di mana OR adalah 3/5 OP. Jadi apakah pemahaman ratio kat sini? Pemahaman ratio bila cikgu pindahkan OP ke kiri dia akan jadi bahagi. Di mana OR ratio bahagi dengan OP sama dengan 3/5. Senang cerita bahawa OR adalah ratio 3 dan OP ratio 5. Itu cara cikgu. Jadi kalau OR 3, OP 5, dia OP terus 5 dan OR 3, jadi ratio OR ke sini ni adalah 3, baki dia mestilah 2. Itu pemahaman cikgu. Okey, samalah juga pemahaman dia kalau kita nampakkan PS ni. So PS sama dengan 2/3 PQ. So cikgu pindahkan apa? Cikgu pindahkan PQ ke sebelah kiri. So apa akan jadi? Dia akan jadi PS divide by PQ sama dengan 2/3. Apa pemahaman dia? Ratio. Di mana ratio PS adalah 2, ratio PQ adalah 3. Jadi P pergi ke Q ratio 3, jumlah dia 3 dan PS 2. Jadi bermaksud ini ratio 2, ini ratio dia mesti 1. Fahamkan ratio dululah. Okey, dah faham ratio, dah faham maklumat dan sebagainya, barulah kita boleh buat dan sebagainya. Jadi expresskan OS dalam sebutan X dan Y.
Apa maksud OS kat sini? Maksudnya adalah kamu berada di O, kamu nak pergi ke S. Macam mana? Jadi O ke S. Nak lalu jalan mana? Nak lalu jalan OP ke atau nak lalu OQ? Mana-mana pun boleh. Tapi kat sini cikgu lalu jalan OP lepas tu PS. So OP pergi kat P dulu, lepas berhenti kat P, dan daripada P pergi ke S. Ada tak maklumat OP? Ada, iaitu positif 5x. Iaitu di sini positif 5x. Okay, alright. By the way, apa simbol yang di bawah X ni? Macam ada satu curve line kat sini. Yang itu memang sebenarnya merujuk kepada vektor. Tapi pada cikgu jalan kerja tak buat pun tak apa. Nanti jawapan akhir baru kita buat. Okay, tak ada masalah. So, nak buat boleh, tak buat boleh. Tapi cikgu sebab cikgu malas nak tulis satu-satunya, cikgu biarkan dulu. Nanti jawapan akhir baru cikgu tunjuk. Okay. Dan campurkan dengan PS. PS ni apa? PS dia dah bagi maklumat kat sini adalah 2/3 PQ. 2/3 PQ. Jadi PQ ni pula berapa? PQ ni pula kena cari sendiri, di mana PQ ni adalah jalan daripada P pergi ke O dan O pergi ke Q. Dua-dua ada maklumat tak? Ada maklumat. Jadi di mana apa akan jadi di sini? 5x. Bolehlah tambah 2/3 dan di sini PQ. PQ apa dia? PQ adalah PO plus OQ. P pergi ke O plus O pergi ke Q. P pergi ke O berapa? P pergi ke O adalah negatif 5 di sini. Negatif 5x. Sebab apa dia patah balik? Negatif 5x. Dan O pergi ke Q berapa? O pergi ke Q hanyalah Y sahaja. Jadi kita kembangkan macam biasa. So 5x campurkan 2/3 dan di sini of course di sini kena buat apa? Kena kembangkanlah darab dengan ni, darab dengan sini. So apa yang akan jadi di sini? 5x tambah dengan tolakkan dengan 10/3x. Okey, campurkan dengan 2/3 y. Jadi x dengan x kita boleh tolak kat sini, adalah tekan sajalah dalam kalkulator dan sebagainya. Jadi 5 ni bermuncul 5/1 darab dengan 3, 15 tolak 10 adalah 5/3x campur 2/3 y. Itu adalah jawapan untuk OS. Okey, 2 markah saja. Yang seterusnya adalah untuk soalan B di sini, bahawa cari unit vektor. Apa maksud unit vektor? Kena faham. Unit vektor ni adalah full information kalau kita nak bagi arahan ke orang. Maksudnya nak bagi arahan dekat orang dan sebagainya, apa yang kita kena ada? Kita kena bagi direction lah. Dan kena bagi tahu juga jarak dia berapa. Di mana formula dia mestilah R over magnitude of R. Ni merujuk kepada unit vector of R sama dengan direction of R bahagikan dengan magnitude. Magnitude tu apa? Jarak dia. Jarak dia tu selalu kita menggunakan kaedah Pythagoras theorem. Selalunya kita memang menggunakan kaedah Pythagoras untuk dapatkan dia punya jarak dia. Jadi kita benda yang sama juga. So pertama sekali kena dapatkan apa? Dia kata the direction of RS. Apakah direction of RS? RS di sini merujuk kepada macam mana RS? R pergi ke S. Nak lalu mana? Nak lalu RO, OQ, QS ke? Nak lalu RPPS? Actually mana-mana pun boleh. Okay, mana-mana pun boleh. Nak RPPS boleh, nak ROOS pun boleh, nak ROOQQS pun boleh. Tapi kita dah ada maklumat OS, kita boleh guna ROOS. Tapi macam cikgu cakap, pergilah guna lalu jalan mana pun, still akan dapat jawapan akhir yang sama. Okay. Jadi macam mana kalau cikgu nak gunakan ROOS atau cikgu nak guna RPPS lah? Jangan nampak pendek je tu kan. Cikgu guna RPPS. Di mana RP campur dengan PS. Okey. Campurkan dengan PS. PS ni kita dah dapat dah tadi. Mana PS ni? PS ni yang kita dapat dah ni. Ni PS. Di mana PS adalah 2/3 PQ. Okey. PS kat sini dia bagi dah PS adalah 2/3 PQ. Dan 2/3 PQ kita dah kira dia sama dengan negatif 10/3 X campur 2/3 Y. Kita gunakan maklumat di situ. So RP pula berapa? Dah kalau ratio OR adalah 3x dan RP mesti ada 2x. Jadi di sini akan jadi 2x campurkan dengan PS tadi berapa? Negatif 10/3 X campur dengan 2/3 Y. Apa akan jadi di sini dan sebagainya. So ni 2/1, jadi nak samakan denominator darab dengan 3, jadi 6 tolak 10 akan jadi negatif 4/3 X campurkan dengan 2/3 Y. Ini adalah direction dia dahulu. Sekarang nak cari magnitude. Nak cari magnitude macam cikgu cakap, selalunya kita menggunakan kaedah kita menggunakan Pythagoras theorem. Anggap sahaja. Di mana di sini mungkinlah
Mungkin je di mana di sini, contohlah cikgu tulis kat sini, di mana di sini adalah 2/3y, contoh ni 2/3y. Yang ni turun ke bawah pula adalah 4/3x, negatif 4/3x. So sekarang kat sini nak dapatkan dia punya Pythagoras theorem. Kaedah dia macam mana? Macam cikgu cakap, Pythagoras theorem dan dapatkan di sini dia adalah sama dengan square root of negatif 4/3 square campurkan dengan 2/3 square dan square rootkan dia. Okey, dia akan jadi apa? Dia akan kat sini jadi ni tekan dalam kalkulator pun boleh lah. Tekan je dalam kalkulator. So kurungan negatif negatif 4/3 and then kita squarekan dia, campurkan dengan kurungan 2/3 dan kita squarekan. Dan bila kita squarekan, kita square rootkan dia sebab kena square root, dan kita akan dapat 2/5/3 ataupun buat 20 20 pun boleh lah, tapi kita biarkan macam ni. Jadinya macam mana nak tulis dia punya unit vector? Jawapan akhir untuk unit vector di sini adalah unit vector of RS adalah RS divided by magnitude of RS jadi bila kita nak bahagi dan sebagainya, kita kena fahamlah yang ini adalah kita nampak kat sini pecahan. Jadi bila pecahan kat sini, kita kena tukarkan menjadi darab lah. Ini banyak sikit lah jalan kerja dan sebagainya. Di mana di sini akan jadi negatif 4/3x campur 2/3y, dan di sini bahagi pula. Di mana di sini akan bahagi di mana dia akan bahagi dengan magnitude dia. Di mana magnitude dah 2/5/3. Juga bermaksud sama dengan negatif 4/3x campur 2/3y kat sini, darabkan dengan 3/2/5. Okey, bila 3/2/5 kat sini, dia jadi macam nombor di depan lah. Okey, tapi bila nombor di depan kat sini tak cantik, ada set kat bawah. Jadi kita darabkan, rationalizekan 2/5/2/5. Apa akan jadi jawapan akhir kita akan dapat 6/5 over 4 darabkan dengan 5, darabkan lagi dengan negatif 4/3x campur 2/3y, dan pemudahkan dia di sini. Di mana 6 kat sini boleh dibahagikan, dibahagikan dengan 2 jadi 3, dan ni jadi 2 bahagikan 2 jadi 2, dia akan jadi 3/5/10 negatif 4/3x campur 2/3y. Okey, alright. Jadi itu adalah untuk soalan 8. Jadi macam cikgu cakap, dia panjang sikit lah. Jom kita teruskan untuk soalan seterusnya, iaitu nombor 9, iaitu di sini adalah merujuk kepada diagram 4. Okey, diagram 4 show a circle with a center point O and the origin kat sini, Cartesian plane. Jadi daripada sini saja cikgu boleh nampak bahawa kita boleh formkan right angle triangle kat sini. Di mana kalau cikgu formkan right angle triangle di sini, bentuk dia macam tu. So formkan right angle triangle. Koordinat daripada kosong ke kanan mestilah 5. Sebab apa? Koordinat of x tu 5, dan daripada kosong naik atas ke sini adalah 10. Ni 10 unit. Di sini adalah 5 unit. Macam cikgu tulis kat situ. So dan mestilah right angle triangle. Cikgu selalu fahamkan dia punya pemahaman dahulu sebelum kita buat soalan. Jadi menggunakan part lah 3.142, cari angle untuk BOD dalam radian. Di sini adalah B, di sini adalah O, dan itu adalah D. BOD kat mana? BOD dekat sini. Cari dalam theta dahulu. Kalau ni theta, apa hukum yang kita boleh buat? So tua kita ada opposite divided by adjacent, di mana tangent theta sama dengan 10/5. Di mana nak dapat theta, pindahkan tangent ke kanan. Theta sama dengan shift tangent 10/5 adalah 2. Tekan dalam kalkulator. Shift tangent 2 dapat berapa? Ini adalah 63 point. Nilai-nilai dia lah. Ni nilai dia panjang. Okey, kalau kita buat di sini memang panjang dia punya nilai dia, kita boleh kaedah save kita save kat sini, store. Kita storekan dia nilai dia alpha A. Nanti alpha A dia kita simpan. Kita simpan kepada alpha A kat sini. Allah, macam mana cikgu nak simpan, dah tak ingat lah. Okey, tak apalah, shift tangent adalah di sini, di mana kita simpankan dia nilai kat sini.
Okey, bila kita dah dapat dah nilai panjang-panjang kat sini, memang panjang lah nak tulis dan sebagainya. Okey, so kita dah dapat nak tulis dia, nak tukarkan dia menjadi theta, nak tukarkan dia menjadi radian dan sebagainya. Jadi 63 point berapa kat sini? 63.4349. Kita tulis 4349 degree dulu. Tapi nak tukarkan dalam radian, macam mana nak darabkan dengan apa? Kita fahamkan 1 pi radian sama dengan 180 degree. Jadi kalau kita ada 63 point bla 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 degree kat sini, macam mana nak cari? Gunakan kaedah darab silang. Okey, so mana 63 darab pi over 180 kat sini, di mana di sini kena darab pi dengan 180 divided 180. So, dan kita guna pi tu adalah 3.142 lah. Jadi kaedah sini kita dah buat panjang-panjang, kita boleh simpan. Kita store kat sini, jawapan dia adalah kepada A. Jadi the answer tu dah disimpan kepada A. Jadi A kita kat sini adalah kita ambil alpha A, terus darabkan dengan apa? Pi over 180. Pi kita guna 3.142. Jadi 3.142 over dengan 180. Okey, dapat berapa kat sini? Kita akan dapat 1.107. Jadi angle di sini dalam radian adalah 1.107 radian. Jadi selalunya radian memang kita akan dapat jawapan, simpan jawapannya dalam dalam 3 titik perpuluhan. Theta adalah 1.107 radian. Jadi angle BOD lah. Angle BOD kat sini cikgu buat jalan kerja kat sini. Di mana angle BOD adalah 1.107 radian. Dah faham dah kat sini. Jadi macam mana nak cari perimeter pula? Nak cari perimeter kat sini macam cikgu dah kata, di mana right angle triangle ni kita boleh lukis balik. Di mana line B pergi ke O ni, nampak tak something yang jelas? Di mana line B pergi ke O, dia adalah radius. Line radius B pergi ke O dan radius. Jadi macam mana nak cari radius dia dahulu? Cari radius dia, di mana radius di sini boleh menggunakan kaedah Pythagoras theorem, iaitu BO square sama dengan OD square campur DB square. Di mana square root of apa? OD square tu apa? OD adalah 5 square campur dengan ni atas di sini adalah 10 square. Okey, 10 square kat sini. Apa kita akan dapat? Tekan saja dalam kalkulator 5 square campur 10 square. And then square root answer kat sini kita akan dapat 5 set 5 ataupun 11.180. So EO adalah 11.180 cm ke meter kat sini. Dia kata dalam dia ada bagi tak sentimeter ke sentimeter, dia tak bagi tahu. Okey, alright. Kalau tak bagi tahu, kita simpan dulu. Okey, simpan dulu. Jadi kita faham bahawa radius adalah 11.180. So nak cari perimeter kawasan berlorek, cikgu selalu buat line dia. Kawasan berlorek dia apa? BO, OD dengan DB. Okey, DB ni pula macam mana? Guna arc angle. Di mana BD adalah arc dia, di mana kita menggunakan formula ni adalah arc dia, dan arc dia kita pakai S equal to R theta, dan theta adalah radian. So S sama dengan berapa? S dia dan radius dia, R radius adalah 11.180 dan theta kat sini adalah 1.107 radian. So berapa kita dapat S di sini? Tekan dalam kalkulator, di mana 11.180 darabkan dengan 1.107, di mana kita akan dapat 12.376. Okey, 12.376. Dah dapat dah, barulah kita boleh buat dia punya perimeter, di mana perimeter adalah apa? BO plus OD plus DB. BO plus OB, OD plus DB. Okey, BO adalah 11.180 campur 11.180 campur dengan dia punya arc dia adalah 12.376. Okey. Jadi kita teruskan. Terus je tekan dalam kalkulator bahawa 11.180 campur dengan 11.180 darab 2 lah. Okey, campurkan dengan 12.376 dan kita dapat jawapan 34.736. Okey, alright. Okey, itu adalah jawapan dia. Dia ada bagi tak sentimeter dan sebagainya. Kita tengok ada tak dia bagi panjang unit apa dan sebagainya. Kalau tak bagi, kita terus biar je, itu saja. Okey, tak ada masalah. Dan macam mana sejauh soalan terakhir untuk video kita kali ini adalah area of major sector. Macam mana nak cari area major sector? Major tu apa? Major tu maksudnya yang besar, bahagian besar.
Kalau kita ada satu bulatan, yang kita ada di sini adalah minor. Jadi meja pula berapa? Meja yang inilah. Meja yang tu. So kita kena tahu angle meja dahulu. Kita tahu bahawa satu bulatan mestilah 360 degree. 360 degree, 1 pi sama dengan 180 degree. 2 pi sama dengan 360 degree. Jadi kita kena dapatkan dulu yang berapa angle meja dia. Okey. Jadi angle untuk meja akan jadi 2 pi tolakkan dengan angle minor, di mana angle minor kita dapat tadi adalah 1.107. Macam mana nak buat 2 darab 3.142 tolak dengan 1.107. So kita darablah. Jadi 2 darab dengan 3.142 and then tolakkan dengan 1.107. Okey, apa kita akan dapat ni? 5.177 rad. Dan kenapa cikgu cakap kena dapatkan angle meja dalam radian? Sebab formula dia formula yang mudah, di mana angle adalah 1/2 r square theta. Dan 1/2 r kita berapa? Radian kita adalah 11.180 square. Square kat sini. So, dan darabkan dengan theta adalah 5.177 radian. Dan terus tekan dalam kalkulator dengan 11.180 square, kemudian bahagi dengan 2, iaitu darab 1/2, dan darabkan dengan 5.177. Apa kita akan dapat kat sini? 323.54. 323.54 square, unit square. Sebab ni luas. Jadi tapi tak apa, yang penting jawapan tu yang penting. Nombor yang penting, unit tak apa. Okey. Alright, jadi itu sahaja. Kalau biar kat sini memang pelik biar ke unit square kat sini. Okey. Jadi itu sahaja untuk video kita kali ni. Kalau lah ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan komen di bawah, dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Cikgu minta maaf kalau ada yang dalam ni adik-adik tak faham. Boleh tengok balik video ni kalau sebagainya, dan kalau ada apa-apa keraguan, just WhatsApp je cikgu di link di bawah. Okey. Alright, jadi itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye.